Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dijemput penyokong bagi usul cita ucapan tadi Yang Berhormat Datuk Wee Jack Seng daripada Tanjung PI. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya turut mengucapkan tahniah kepada Datuk kerana telah dipilih sebagai Timbalan Speaker Dewan Rakyat. Tuan Yang di-Pertua, saya memohon menyokong usul menjunjung kasih kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang dicadangkan oleh Yang Berhormat dari kawasan Parlimen Lenggong. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi junjungan kasih kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas titah ucapan baginda yang mengandungi aspirasi seluruh rakyat Malaysia terhadap kerajaan yang melengkapi semua bidang. Bagi memenuhi keperluan rakyat jelata, titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong agar semua pihak menghormati dan menjunjung undang-undang yang sedia ada atau the rule of law adalah tepat pada masanya. Proses untuk membina negara dan berkhidmat untuk rakyat tidak dapat diteruskan apabila ada pihak membelakangkan proses yang telah termaktub dalam undang-undang dan mempengaruhi orang lain untuk mencabar undang-undang secara tidak sah. Keprihatinan baginda dalam aspek ini haruslah diambil berat oleh sekalian rakyat secara amnya dan ahli-ahli yang berhormat sekalian secara khususnya. Tuan Yang di-Pertua, apabila semua pihak menghormati keputusan pilihan raya umum ke-13 yang lalu, barulah negara kita dapat memacu ke hadapan bagi mencapai agenda perpaduan nasional dan kemajuan untuk mencapai status negara maju serasi dengan Wawasan 2020. Menghormati keputusan pilihan raya lalu bukan saja dari segi menerima parti yang dipilih oleh rakyat dapat membentuk kerajaan. Menghormati keputusan pilihan raya juga berarti berhenti dari mengadakan demonstrasi atau perhimpunan haram yang hanya dapat mengundangkan kesan negatif terhadap kestabilan negara. Batu Gajah minta jalan. Menghormati keputusan pilihan raya juga berarti tidak menunjuk jari kepada mana-mana pihak atau menyalahkan mana-mana pihak di atas pemilihan rakyat. Kita tidak perlu bersikap emosi atau menghukum dalam menghadapi kekalahan di dalam pilihan raya, kerana emosi dan sikap menghukum orang lain boleh menyembaratkan perasaan marah atau benci sesuatu pihak terhadap pihak yang lain. Justru itu, semua pihak haruslah menerima kekalahan dalam proses pilihan raya dengan berhemah. Tidak perlulah memakai pakaian hitam seolah-olah berkabung padahal telah pun menarjui 3 kerajaan negeri. Terimalah keputusan rakyat sebagai pilihan utama. Tidak patut ada demokrasi atau rubber standard di dalam hal ini. Nak bagi laluan tidak? Okay. Sila. Batu Gajah. Yang berhormat tadi berkata rakyat terpaksa terima keputusan pilihan raya, tetapi kalau keputusan itu adalah telus, tak salah. Bagaimana kalau berlaku banyak penyelewengan dan rakyat tidak puas hati? Sebagai contoh dengan apa yang berlaku dalam isu dakwat kekal yang tak kekal. Apa penjelasan yang berhormat berkaitan dengan isu dakwat kekal yang tak kekal itu? Terima kasih. Tanjung PI, mohon mencelah. Terima kasih Timbalan Speaker. Timbalan Speaker. Tanjung PI, saya nak tanya, bukankah kalau ikut prosedur undang-undang dalam Malaysia, kalau ada apa-apa isu berkenaan dengan pilihan raya, perlu dibuatnya petition ke mahkamah. Sepatutnya, dan kedua, kalau dah angkat sumpah, sepatutnya boleh kita lihat sebagai pengakuan kepada keputusan pilihan raya tersebut. Terima kasih Tanjung PI. Terima kasih kepada Yang Berhormat Batu Gajah. Perlu ingat bahawa pilihan raya dah lalu. Kalau tidak, pembangkang pun dalam tiga kerajaan dah ditajuri dan dalam dibentuk kerajaan. Kalau katakan ini dalam satu pilihan raya yang sama,
Jadi mengapa boleh terima? Itu saya katakan double standard. Saya bersetuju dengan yang berhormat. Mungkin kalau telus, lagi banyak kerajaan negeri dah tumbang. Dan mungkin itu pandangan yang Tanjung berhormat Piai, saja. jangan bagi Tanjung Piai, jangan bagi dia. Tanjung Peluang. Piai. Cukup. Tanjung Piai. Saya setuju dengan yang berhormat dari pengarang. Jadi Tuan Dipertua, Parlimen Yang Mulia ini dibangunkan atas asas Tanjung sistem Westminster. Tenok bangun. Kerusi parlimen nanti, kerusi parlimen yang dimenangi menentukan kerajaan dan bukan undian popular. Ini adalah perkara asas atau fundamental. Saya pasti semua ahli yang berhormat faham dengan peraturan sistem Westminster yang amat mudah dan jelas. Jadi akan tetapi ada pihak yang terus mengelirukan rakyat dengan mengatakan mereka memenangi pilihan raya dengan undian popular. Dan sistem yang sekian lama mereka sertai ini sejak pilihan raya yang pertama adalah tidak adil. Yang peliknya, Tanjung Piai. organisasi seperti Majlis Peguam tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan kepada orang awam untuk membetulkan keadaan ini. NGO bersih pun senyap sepi. Mereka tahu sistem yang dipakai oleh negara kita tetapi hanya mahu mendiamkan diri dari membetulkan keadaan dan membiarkan saja pihak lain memberikan persepsi dan maklumat yang salah kepada rakyat. Mereka ini beragenda tersendiri. Syukur bukan semua rakyat terpedaya dengan muslihat dan persepsi salah ini. Saya undur sikit Tanjung Piai. Terima kasih. Terima kasih. Sila. Timbalan speaker. Handsome hari ini nampak. Tanjung Piai, kita lihat tadi dikatakan oleh Batu Gajah tadi. Kita telah melalui proses pilihan raya. Dan kalau rasanya mereka tidak menerima keputusan rakyat selama ini, kenapa mereka kat sumpah? Kenapa mereka hadir? Bila mereka hadir di sini berpura-pura pula. Di dalam seperti mana kata tadi mersing tadi pagi seronok pula. Di luar mereka mengajar pada rakyat dengan perkara-perkara yang teruk, yang seolah-olah negara kita ini tidak aman. Proses demokrasi yang dilaksanakan oleh kerajaan kita, negara kita tidak adil. Penggunaan dawat tu, cakap tidak kekal. Itu pun telah dibincang dalam Suruhanjaya yang lepas. Mengatakan kita perlu guna dakwat kekal. Apa tak kekal? Kekal. Saya kena 3 hari baru hilang. Betul ke tu? Betul. Seluruh Betul. rakyat Malaysia tahu Betul, tak betul. kekal. Ini seorang, mungkin seorang. Mungkin untuk seorang. Jangan fitnah sama rakyat. Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan Wei, bohong. Batu Gajah. Ini fitnah ini. Wei, Batu Gajah. Malaysia tahu tak kekal. Tak boleh macam ni yang Muhammad. Batu Gajah mana nak kekal. Dia Bruce dengan Bruce tenaga. Satu-satu. Saya tak ada masa banyak sangat juga. Ada beli masa sekat. Yalah itu YB Tenum saya setuju. Kadang-kadang ginilah. Itulah sebab Tuan Dipertua itu kata ubah. Ini kalilah. Tapi yang Muhammad tahu rakyat di luar dia kata tak maulah. Tak payahlah. Itu dah terbukti. Kita Barisan Nasional jadi kerajaan, bentuk kerajaan. Jadi saya rasa inilah saja chance yang ada. Dan tak dapatlah. Kena akuilah. Kalau kata tak setuju dengan apa yang proses pilihan raya ni, hari ni kita Kota Baru melihat bangun. mereka nanti kena selesaikan dulu. Jangan sabar. Tak bagi laluan Tak Belum apa. lagi. Jadi Sila dulu. melihat pemimpin-pemimpin pembangkang datang, dia seronok akan angkat sumpah. Tapi minta pengikut-pengikut mereka dekat luar terbaring atas jalan tol yang panas. Ikutlah pembangkang ketua pembangkang semua pergi. Jangan buatlah cara macam itu. Itulah yang berlaku ya. Jadi kata peribahasa Melayu ya, dalam 2 muka. Cakap tak serupa mikir. Itulah yang berlaku. Jadi Tanjung Piai, Kuala Kangsar mohon. Nanti saya Mohon mencelah. kalau banyak nanti saya macam lagi. Yang mana satu nak bagi laluan ni Tanjung Piai? Sekejap Kota saya Baru selesaikan dengan nanti saya bagi. Kuala Kangsar. Jadi Dua tak Tanjung bagi. Piai, sebagai sebuah kerajaan Duduk tak bagi, duduk. kita Tanjung Piai, Kuala Kangsar mohon harus mencelah. seperti apa yang dihajati oleh rakyat. Saya berpandangan rakyat terus memberi message yang jelas kepada kerajaan, iaitu rakyat masih lagi tidak puas hati
kerana tidak memenuhi permintaan mereka sepenuhnya. Jelas sekali pengundi-pengundi muda dari kawasan bandar masih ramai tidak memilih Barisan Nasional. Ini merupakan tsunami orang muda. Tuan Yang di-Pertua, muda-mudi yang baru saja melangkah ke alam pekerjaan ataupun yang sukar mendapat pekerjaan hidup dalam tekanan yang tinggi. Harga-harga barang keperluan yang tinggi, kos-kos pengangkutan dan kos untuk mendapatkan tempat kediaman tidak padan dengan gaji yang mereka terima. Mereka, sekejap, saya habiskan dulu. Mereka harus berhutang untuk menyara kehidupan mereka di bandar-bandar besar. Hidup sedemikian adalah seperti hidup di dalam pressure cooker. Jika dahulu orang muda bekerja memberi wang kepada ibu bapa di kampung, kini orang muda di bandar pula yang meminta wang dari ibu bapa mereka untuk menyara kehidupan. Senario yang saya amati ini tidak memuaskan hati rakyat, terutama golongan mula. Okay. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Tadi Yang Berhormat ada sebut mengenai keputusan pilihan raya yang dikatakan dipertikai oleh pemagang ini. Kononnya Majlis Peguam pun tidak buat apa-apa kenyataan, ya. Itu statement Yang Berhormat. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat sedar walaupun mungkin belum ada statement rasmi daripada Majlis Peguam, sebahagian besar ahli-ahli Majlis Peguam mempertikaikan keputusan PRU 13 ini sehingga kan di setengah-setengah tempat Datuk Yang di-Pertua, saya dipahamkan pihak Barisan Nasional yang nak buat petition pilihan raya pun cari peguam tak jumpa. Minta dijelaskan. Nanti Yang Berhormat, Tanjung Piai boleh itu mungkin boleh Kuala rujuk kepada menteri lah. Tapi yang saya nak saya tekankan kepada sistem hari ini yang saya tekankan. Saya Kuala bukan Kangsar kata puas mohon tak puas. mencelah. Itu lain. Tanjung Piai, Nanti tak apalah. Dari mana YB mana? Kuala Kangsar. Kuala Kangsar, sila. Jadi saya pun rasa hairan kenapakah sekiranya kalau adanya penyelewengan, sebagai contohnya, sekiranya ada 40,000 pengundi Bangladesh, mengapa tidak dinyatakan dalam petisyen di pihak pembangkang? Jadi jikalau tiada, bukankah ini satu pembohongan yang besar? Apa pandangan Tanjung Piai? Itulah saya cakap. Saya katakan tadi itu, saya tekan sistem dia pertikaikan. Dan apa yang berlaku ni kenyataan. Bukan saya cakap untuk saya saja. Semua tahu dalam surat khabar, media sosial, dan tahu rakyat untuk rakyat tahulah untuk apa membuat keputusan. Terima kasih. Sila salam. Terima kasih Timbalan Speaker. Yang Berhormat Tanjung Piai. Adakah Yang Berhormat mengetahui bahawa sebelum pilihan raya lagi, persoalan ketelusan pilihan raya ini telah menjadi pertikaian. Dan ianya bukan satu isu yang ditimbulkan hanya selepas pilihan raya. Dan banyak daripada apa yang isu-isu yang telah dibangkitkan memang tidak diuruskan dan tidak ditangani oleh pihak SPR. Dalam soal daftar pengundi, Kerajaan Negeri Selangor telah melakukan satu exercise yang begitu ekstensif, di mana 137,000 nama pengundi-pengundi yang berada dalam buku daftar pengundi di Negeri Selangor telah tidak dapat dikenal pasti. Dan seluruh senarai 137,000 ini telah pun diserahkan kepada pihak SPR. Dan jawapan pengurusi SPR ialah itu bukan kerja kerajaan negeri. Maka ini merupakan satu sikap yang menunjukkan bahawa SPR itu sendiri tidak mempunyai satu niat untuk mengadakan pilihan raya yang bersih dan telus. Apabila nama-nama orang-orang ini tidak dapat dikesani, orang-orang ini tidak dapat dikesani oleh ketua kampung, oleh JKK, oleh ahli majlis, oleh nazir masjid, oleh ahli majlis dan sebagainya, ya. Mereka telah cari tapi tak jumpa. Tapi apabila diserahkan senarai nama ini kepada SPR, SPR jawab, ini bukan kerja kerajaan negeri. Ya. Lalu bagaimana kalau ini semua telah dilakukan sebelum pilihan raya? Ianya adalah bukti bahawa ianya bukan alasan untuk kita menolak kebersihan ataupun ketelusan pilihan raya yang telah diadakan. Dan hakikat bahawa dalam soal angkat sumpah, ianya bukan merupakan satu pengiktirafan. Ianya merupakan pengiktirafan bahawa kami daripada Pakatan Rakyat, kami telah menang walaupun
telah terpaksa berhadapan dengan penipuan. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya sepatutnya majoriti yang diperolehi oleh kami adalah jauh lebih tinggi daripada apa yang telah tercapai. Kerana ramai nama-nama dalam daftar pengundi. Salam, ringkaskan. Sabarlah. Apa ni? Belum makan lagi ke? Lapar. Cukuplah. Ya? So saya punya point yang soalan Okey. saya yang terakhir, ya. Bagaimana hujah yang mengatakan bahawa kita datang angkat sumpah bererti bahawa kita mengiktiraf pilihan raya ini bersih? Ianya bukan satu hujah yang mempunyai asas yang kukuh. Kehadiran kita ialah untuk nak menolak proses pilihan raya yang kita telah nyatakan tidak bersih daripada awal. Sebelum pilihan raya itu sendiri. Tanjung Piai. Sebelum. Cukup. Terima kasih. Tanjung Piai, Pak Sulong, Tanjung Piai. Saya nak tanya Tanjung Piai. Kalau Pak Sulong Nak bagi mana satu ni? Pengerang ke Farid Sulong? Pak Sulong.